Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, diiringi Yang Berhormat Datuk Haji Samsul Kahar bin Haji Muhammad Deli dan Yang Berusaha Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus serta dip-dip terhormat. Pohon tuan-tuan dan puan-puan berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi pendidikan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Berusaha Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus. Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Tuan Haji Syahirul bin Amran, Pengarah YTL Communications, Sendirian Berhad dan Barisan Kepimpinan. Cik Safwan bin Rabai, Pengetua Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak Seremban. Ketua-ketua Sektor Pendidikan Negeri, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Daerah dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk-datuk, datin-datin, para pengetua dan guru besar, guru-guru, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Syukur Alhamdulillah dengan izinnya dua dapat kita berkumpul di pagi yang indah dan dingin ini dalam majlis penyerahan Pelan Data Guru dan Peranti YES 4G peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. Majlis juga ingin mengambil kesempatan mengalu-alukan serta merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, atas kesudian hadir di majlis kita pada pagi ini. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberkati majlis ini, dengan hormatnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Zainal Arifin bin Mashrum untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga, para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami menadah tangan pada pagi ini di majlis penyerahan pelan data guru dan peranti Yes 4G peringkat Negeri Sembilan yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, kami rafa'kan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu di atas kurniaan dan nikmat-Mu yang melimpah ruah. Kami memohon keampunan-Mu jua terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Pimpinlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sentiasa mentaati-Mu, juga sebagai ibu bapa dan pendidik yang prihatin terhadap masa depan anak-anak kami. Suburkan dalam hati-hati kami, ya Allah, rasa tanggungjawab terhadap amanah-Mu dalam mendidik mereka sehingga mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat. Justru kurniakan kepada kami, ya Allah, kekuatan dan kecenderungan untuk membina dan meningkatkan kualiti iman dan amal kami, sikap dan komitmen kami dalam membentuk anak-anak kami, anak-anak didik kami dalam melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal menjana dan mewarnai negara tercinta ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zainal Arifin bin Masum atas bacaan doa tersebut. Sidang hadirin yang dikasihi, seterusnya dengan hormat dipersilakan Yang Berusaha Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Yang Berusaha Tuan Haji Syahirul bin Amran, Pengarah YTL Communication Sendirian Berhad dan juga Barisan Kepimpinan, Yang Berusaha Tuan Fakaruddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Berusaha Cik Safwan bin Rabai, Pengetua Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak Remban, Ketua-Ketua Sektor Pendidikan Negeri, Ketua-Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga Pegawai-Pegawai Daerah dan juga Pegawai Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya, datin-datin, para pengetua dan guru besar dan juga guru-guru yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam transformasi pendidikan dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam majlis pengagihan
Plan Data Guru dan Peranti YES 4G peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2017. Terima kasih yang tidak terhingga ditujukan khas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan dan khusus kerana sudi ke majlis ini walaupun dalam kesibukan tugas Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sektor pengurusan maklumat ICT Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, YTL dan juga bahagian teknologi pendidikan Negeri Sembilan kerana memberi kerjasama yang padu untuk memastikan bahawa program yang kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Majlis ini merupakan julung kali diadakan untuk memberi inisiatif dan galakan kepada guru-guru khususnya di Negeri Sembilan. Projek perkhidmatan Satu Bestari Net yang diterajui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermatlamat untuk meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dan pengajaran di semua sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memanfaatkan teknologi ICT di dalam pendidikan. Plan Data Guru Satu Bestari Net Fasa 2 ini adalah plan 4G LTE yang akan memberikan kota 2 GB rangkaian internet bulanan LTE dan kota 2 GB data jalur lebar kepada semua guru di sekolah-sekolah penerima Satu Bestari Net 4G Zoom seluruh Malaysia. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama, di Negeri Sembilan sebanyak 317 buah sekolah dengan talian 4G Satu Bestari Net akan menerima plan data 2 GB bersama telefon YES Altitude melibatkan seramai 14,413 orang guru. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bagi tujuan memudah dan mempertingkatkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran, plan data ini boleh digunakan pada telefon pintar YES 4G LTE iaitu untuk rangkaian data LTE dan semua peranti aktif jalur YES iaitu untuk rangkaian data jalur lebar. Sejajar dengan arus pendidikan abad ke-21, projek perkhidmatan Satu Bestari Net ini adalah bertepatan dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu Anjakan 7 memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia yang mana guru di seluruh Malaysia disediakan kemudahan teknologi ICT mudah alih bagi membina bahan pembelajaran berkualiti yang boleh dikongsi dengan guru lain dengan mudah. Dengan pemberian plan data guru dan peranti YES 4G ini, guru-guru dapat berkongsi bahan PDP yang berkualiti dan pembelajaran di mana-mana sahaja. Anywhere, anytime learning untuk semua anak didik kita. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, Satu Bestari Net Fasa 2 merupakan kesinambungan Fasa 1 dengan penambahan perkhidmatan serta pengurusan yang lebih baik. Bagi memastikan penyelesaian ICT yang disediakan berupaya memenuhi keperluan pengguna bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah KPM. Justru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan penyedia servis telekomunikasi iaitu YTL Communication Sdn Bhd telah menyediakan servis dan teknologi mudah alih 4G untuk kemudahan guru dalam membantu menyediakan bahan pembelajaran
berkualiti. Yang amat berhormat dan tuan-tuan dan puan, Frog VLE yang disediakan di dalam satu Bestari Net adalah teknologi VLE, iaitu Virtual Learning Environment, yang terbaik dan terkini. Akses ke VLE ini akan menjadi lebih mudah dan cepat melalui paranti mudah alih 4G. Kalau selama ini banyak sekolah dan guru merungut kerana selalunya nak kita gunakan VLE, buffering akan berlaku. So saya harap dengan adanya peranti mudah alih 4G ini, perkara tersebut dapat diatasi. Jadi pembelajaran secara maya iaitu online melalui Frog Virtual Learning Environment adalah salah satu kekuatan yang utama dalam projek satu Bestari Net. Guru juga disediakan kemudahan untuk berkomunikasi dengan rakan guru yang lain dengan mudah, secara percuma dan tanpa had melalui IDS. Dan dalam kesempatan ini, bukan sahaja untuk menyediakan bahan pembelajaran berkualiti, tetapi juga untuk berkongsi pengalaman serta best practices. Justru, guru haruslah berani menggunakan teknologi ICT dalam menyediakan bahan pembelajaran serta pendekatan ICT dalam pengajaran untuk menarik minat generasi Y agar menjadi lebih efektif dan relevan. Walaupun penggunaan servis ini adalah tanpa sekatan, tetapi masih di bawah pemantauan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun begitu, Kementerian Pendidikan Malaysia percaya guru-guru tidak akan menyalahgunakan kemudahan yang disediakan. Ini yang kita harapkan, bahawa integriti tiap-tiap guru itu perlulah bersemi dalam hati masing-masing. Ya? Yang amat berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pengetua, guru besar, guru-guru dan murid yang telah bertengkus lumus dalam memastikan semua inisiatif ICT, khususnya VLE yang dibekalkan ke sekolah-sekolah, telah dimanfaatkan secara optimum. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah mengharumkan nama Negeri Sembilan dalam Majlis Anugerah Pembestarian Sekolah 2016 peringkat kebangsaan yang telah diadakan di bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Mahathir bin Khalid, iaitu Menteri Pelajaran Malaysia, di mana Negeri Sembilan telah dinobatkan sebagai pertama, Johan kategori Negeri Terbaik VLE. Kedua, Naib Johan kategori Negeri Terbaik Smart School Quality Standard. Dan yang ketiga, Naib Johan Anugerah Pencapaian Tahap Bestari Peringkat Kebangsaan yang disandang oleh SMK Bandar Baru Serting. Ya. Dan Negeri Sembilan juga telah muncul sebagai Johan dalam pertandingan Wacana Keselamatan ICT Peringkat Kebangsaan, iaitu Cyber Safe Challenge Therapy, yang telah berlangsung di Kuala Lumpur baru-baru ini. Dan oleh itu saya mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat. Terutama saya tak lupalah kepada bahagian teknologi pendidikan Negeri Sembilan yang telah membantu JPN Negeri Sembilan dalam memastikan bahawa kita sentiasa berada top 5 dalam apa-apa pertandingan pun di peringkat kebangsaan. Tahniah sekali lagi. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kami amat berbesar hati dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih
di atas kesudian Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darussus kerana dapat hadir pada pagi ini bagi menyempurnakan pengagihan pelan data guru dan peranti YES 4G peringkat Negeri Sembilan. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada pihak YTL Communication kerana bekerjasama dengan JPN dan juga bahagian teknologi pendidikan Negeri Sembilan yang banyak membantu untuk memastikan kejayaan, dan juga pengetua Sekolah Datuk Abdul Razak kerana telah memberi wang dan peluang pada kami untuk menggunakan dewan yang indah ini dan juga tempat untuk penghargaan tersebut, dan juga Urstia dan jawatan kuasa yang telah memastikan perjalanan majlis berjalan lancar. Saya kata saya amat berharap agar pembudayaan teknologi di sekolah dapat membantu ke arah kemenjadian anak didik kita secara menyeluruh. Amnya di Negeri Sembilan, selaras menjadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Rosni binti Abdul Jalil atas ucapan sebentar tadi. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, meneruskan acara dipersilakan pula Tuan Haji Syahirul bin Amran, pengarah YTL Communications untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Berusaha Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Negeri Sembilan. Yang Berusaha Tuan Fakaruddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah JPN Negeri Sembilan. Yang saya hormati Encik Safwan bin Rabai, Pengetua Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak Seremban, Ketua-Ketua Sektor Pendidikan Negeri, Tuan Haji Abdullah, Ketua Penolong Pengarah BTPN Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-Pegawai JPN Negeri Sembilan, Pegawai-Pegawai PBD dan Pegawai-Pegawai BTPN Negeri Sembilan. Dan yang saya hormati dan saya sanjungi pengetua-pengetua, guru-guru besar dari Sekolah Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan kerana dapat meluangkan masa datang untuk hadir bersama-sama kita pada hari ini. Ini menunjukkan betapa pendidikan begitu dekat dan begitu penting pada Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya ingin memberi sedikit latar belakang mengenai projek Perkhidmatan Wan Bistari Net. Saya bagi wakil syarikat YTL Communication amat bangga dan amat berbesar hati menjadi rakan utama teknologi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bersama-sama melaksanakan projek Perkhidmatan Wan Bistari Net di kesemua sekolah di seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya percaya ramai yang mengetahui, tapi ingin saya juga memberitahu lagi sekali, projek Perkhidmatan Wan Bistari Net Kementerian Pendidikan Malaysia sewaktu dilancarkan pada tahun 2011 adalah yang pertama di dunia. The first of its kind in the world. Saya amat bangga kerajaan mempunyai visi dan wawasan untuk memartabatkan dan meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dan pendidikan di negara Malaysia. Ini mendapat pengiktirafan, bukan sahaja daripada badan-badan teknologi serta internet, tetapi juga daripada syarikat-syarikat besar seperti Google dan Microsoft. Alhamdulillah,
kita bermula dengan fasa 1 pada Disember 2011 dan berakhir pada Jun 2016. Sebenarnya saya maklumkan, kita yang pertama. Jadi kita tiada rujukan. Kita tiada reference. Maka saya juga akui bahawa ada beberapa ruang yang perlu ditambah baik, yang ada untuk ditambah baik. Jadi alhamdulillah, sebelum berakhirnya fasa 1 Wan Bistari Net, pihak Kementerian Pendidikan bersama dengan agensi-agensi teknikal kerajaan yang lain seperti SKMM, MIMOS serta mampu melihat kepada ruang-ruang yang perlu ditambah baik, dan alhamdulillah fasa 2 bermula pada Julai 2016 dan akan berakhir selama 3 tahun. Ada beberapa komponen di dalam projek perkhidmatan Wan Bistari Net fasa 2. Ada 7 komponen utama, dan komponen yang paling utama di sini ialah pembelajaran secara maya melalui platform Virtual Learning Environment ataupun dikenali sebagai Frog VLE. Frog VLE is a centralized cloud computing platform di mana bahan-bahan pembelajaran diletakkan di situ dan boleh diakses oleh mana-mana sekolah di seluruh Malaysia. Ini dapat, kalau bahasa Inggeris saya kata, leveling the playing field. Contohnya, macam sekolah Tuan, sekolah Datuk Abdul Razak, Tunku Kursiah dan beberapa sekolah yang lain dapat berkongsi bahan dengan sekolah-sekolah di luar bandar. Ini ialah semangat Wan Bistari Net. Ini ialah spirit of Wan Bistari Net. Perkongsian dan kolaborasi di antara 10,200 sekolah dan 450 guru-guru di seluruh Malaysia. Jadi saya berharap sangat untuk generasi masa depan untuk memberi akses kepada bahan PDP yang sama rata, tidak kira pelajar tersebut berada di luar bandar atau di bandar ataupun di sekolah SBP, mendapat bahan yang sama rata, yang sama kualiti, dan juga membantu pihak KPM mengatasi kekurangan guru-guru di luar bandar. Itu ialah semangat, itu ialah objektif utama Wan Bistari Net. Alhamdulillah, seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Pengarah tadi, Negeri Sembilan berada di nombor 1. Dan saya berharap pada tahun 2017 ini Puan, saya mengenali Puan dah lama dah 3 JPN. Okay, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, saya berharap pada tahun 2017 ya, Negeri Sembilan dapat mengekalkan dan meningkatkan lagi penggunaan VLE ini. Penambahbaikan yang kedua ialah didapati rangkaian di sekolah yang disediakan oleh pihak KPM di bawah Wan Bistari ini sering mengalami masalah bandwidth speed ataupun kelajuan jalur lebar. Ini saya akui. Ya. Dan bila kajian dilakukan oleh pihak-pihak yang saya maklumkan sebentar tadi, didapati 70% peranti yang akses dan menggunakan rangkaian Wan Bistari Net di sekolah ialah peranti peribadi. Bukan komputer di makmal komputer ataupun komputer di pusat sumber. Ini diperakui oleh pihak KPM. Ini bukan dianggap sebagai penyalahgunaan kerana setiap guru perlukan akses ke internet untuk mendapat bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang bagus untuk membuat ataupun untuk membangunkan lesson plan untuk kelas ataupun sekolah tersebut. Jadi ini adalah penambahbaikan yang diletakkan dalam fasa 2 iaitu pelan data guru, iaitu tajuk majlis kita pada hari ini.
Yang amat berhormat, pihak KPM menyedari akses ke internet penting, ya, untuk mendapatkan bahan, ya. Tetapi harus di bawah a control environment. Jadi rangkaian di sekolah yang ke komputer yang kebanyakannya digunakan oleh pelajar akan diperketatkan lagi, content filtering serta akses ke internet. Tapi ini pihak KPM tidak mahu membantutkan, ya, akses ke internet oleh pihak guru kerana pihak KPM merasakan pihak guru lebih bertanggungjawab dalam penggunaan internet dan juga mempunyai integriti. Maka pelan data guru dimasukkan sebagai komponen baru di dalam fasa 2 One Vista Net. Jadi berkenaan dengan platform VLE ataupun Frog platform VLE yang amat berhormat, sukacita saya maklumkan di sini, pihak KPM telah menyediakan lebih 20,000 bahan sedia ada. Bahan sedia ada yang pihak guru-guru dapat akses dan membentuk lesson plan untuk PDP di kelas ataupun di sekolah masing-masing. Ini bahan yang disediakan oleh pihak KPM. Bahan yang dibina oleh pihak guru yang amat berhormat ialah lebih 14,000 bahan yang disediakan, yang dikongsikan. Dan alhamdulillah, Negeri Sembilan sahaja saya rasa 2,000 lebih, menghampiri 3,000 bahan. Ya, saya mengucapkan tahniah, saya rasa mengumpulkan, ya, tahniah kepada guru-guru yang aktif menggunakan. Tetapi ini bahan yang dikongsikan. Banyak bahan-bahan yang dicipta ataupun yang dibuat oleh pihak guru yang masih belum ataupun belum diberi kebenaran untuk dikongsikan dengan guru-guru yang lain. Jadi saya ingin merayu di sini tuan-tuan dan puan-puan, untuk generasi masa depan kita, untuk anak-anak didik kita, ya, jika bahan yang tuan-tuan puan-puan hasilkan itu baik, bagus, jadi saya mengharap sangatlah, ya, dapat dikongsikan. Kerana ini adalah option, ya, yang amat berhormat, ya. Bila pihak guru menghasilkan bahan ataupun lesson plan ataupun sites dalam VLE ini, dia mempunyai option untuk kelas dia sahaja ke, sekolah dia sahaja ke, ataupun dikongsikan dengan keseluruhan 10,200 sekolah. Jadi saya berharap, ya, saya berharap dengan penambahbaikan dalam fasa 2 ini dapat menyemarakkan lagi penggunaan Frog VLE, ya, dengan lebih baik dan dapat dikongsikan, ya. Maaf saya terpaksa menekankan perkara ini kerana saya telah terlibat dengan projek perkhidmatan One Vista Net daripada hari pertama. Daripada hari pertama saya terlibat sehingga ke hari ini dah masuk tahun ke-6. Saya lihat daripada tahun ke tahun, ya, peningkatan penggunaan alhamdulillah, tapi saya percaya banyak lagi ruang, ya, untuk kita menambah baikkan lagi penggunaan serta perkongsian bahan-bahan ini. Penggunaan pelan data guru oleh setiap guru seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Pengarah tadi, tidak ada kawalan ketat melainkan mengikut akta ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Ya, tidak seperti mana rangkaian di sekolah ataupun di makmal komputer menjadi lebih ketat kerana content filtering yang diletakkan di bawah pemantauan pihak KPM, ya, dan menjadi lebih ketat. Jadi saya berharap, ya, kerana di dalam fasa 2 ini, walaupun perolehan yang dibuat oleh kerajaan ialah pelan data guru, dan dalam fasa pertama ada perolehan internet plan, tetapi tidak secara individual, ya, yang amat berhormat. Dan kita mendapat banyak rungutan, ya, kerana ada sekolah dapat 20, ada sekolah dapat 30, manakala gurunya 100, 80, ya. Jadi pihak KPM mengambil berat rungutan ini dan telah ditetapkan dalam fasa 2
setiap guru akan mendapat pelan data. Fair and square. Everybody will have their own account, their own ID. Dan pihak syarikat, ya, melihat ini adalah salah satu agenda yang baik, maka pihak syarikat memberi telefon. Kenapa telefon? Kenapa tidak dongle yang lama, yang small dongle yang hitam tu kan, jika tuan-tuan dan puan-puan ingat? Kerana pihak syarikat telah membangunkan aplikasi mobile di dalam telefon ini, iaitu Frog Assignment, Frog Chat dan Frog Snap. Jadi pihak guru tidak lagi perlu membawa laptop, ya, notebook, ya, untuk masuk ke kelas, ya, dan membuat PDP menggunakan teknologi ini. Ini amat sesuai dengan Pelan Pembangunan Pendidikan KPM, di mana anjakan 7 khusus kepada memanfaatkan ICT, iaitu Wan Bistarinet. Tapi sekurang-kurangnya 3 lagi ajakan amat berkait rapat. Amat berkait rapat. Salah satunya ialah penglibatan ibu bapa yang lebih aktif di sekolah. Kerana dengan melalui VLE dan juga melalui mobile apps yang dibangunkan secara percuma oleh pihak syarikat, ibu bapa dapat mengetahui, ya, dapat mengikuti pembelajaran anak-anak di sekolah dan dapat berhubung dengan guru selama 24/7 yang amat berhormat, ya. Jadi saya rasa ini penting, ya, kerana konsep pembelajaran secara maya ialah ubiquitous, iaitu anytime anywhere learning. Saya amat berharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat memanfaatkan, ya, fasiliti kemudahan yang disediakan oleh pihak kementerian ini untuk meningkatkan lagi dan memartabatkan lagi PDP di negara kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi penghargaan, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Daerah Khusus, kerana sudi hadir dan menunjukkan betapa pendidikan dekat dengan beliau, ya, dan antara agenda yang penting. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, serta pegawai-pegawai di bawah beliau dan AJK yang terlibat untuk menjayakan program kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Syahirul bin Amran, Pengarah YTL Communication. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, tibalah detik dan ketikanya. Tibalah saatnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya menyempurnakan penyerahan pelan data guru dan peranti YES 4G peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat tahun baru 2017. Walaupun dah 23 hari bulan, ini masih lagi fresh lah kan. Saya ucap selamat tahun baru. Tahunnya baru, orang lama lagi lah, ya. Yang berusaha saudara pengacara majlis, yang berusaha Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, yang berusaha Tuan Haji Syahirul bin Amran, Pengarah YTL Communications, yang berusaha Tuan Haji Encik Fakarudin, ya, Timbalan Pengarah, saudara Sapuan, Pengetua Sedar,
semua ketua-ketua sektor, PPD, pengetua-pengetua, guru besar dan seluruh yang hadir hari ini. Alhamdulillah pagi ini dapat kita sama-sama dalam satu majlis ringkas tapi penuh bermakna. Bermakna untuk kita meneruskan agenda matlamat kita, untuk kita memperkasakan agenda pelajaran di negara dan di Negeri Sembilan. Iaitu agenda yang amat penting untuk kita memastikan negara kita akan terus berada di atas landasan. Landasan yang betul, landasan untuk kita pastikan generasi akan datang akan berilmu. Dan sekarang pula, sama ada kita nak kata kita malang ataupun bernasib baik, terpulang kepada perspektif kita sendiri. Kita ni generasi yang berada di dua alam. Ya? Alam di mana kita dulu alam konvensional, sekarang kita masuk dalam alam yang ICT yang serba canggih, yang setiap hari berubah, yang setiap hari mempunyai perkara-perkara baru yang berlaku. Dulu masa kita sekolah, masa kita kecil-kecil dulu, nak berubah tu kadang-kadang 5-6 tahun tak berubah, itu je. Kan? Jadi selesalah duduk dalam kita punya silo, dalam kita punya comfort zone, tak ada apa-apa. Begitu juga cikgu-cikgu, sekali dia dapat dia punya cara pengajar tu, dia akan ulang semacam tu. Begitu juga di universiti dululah kan. Macam tu juga dia punya lecturer akan mengajar kita sepanjang apa yang dia tahu. Tapi hari ini kita tak boleh lagi duduk dalam keadaan selesa, dalam keadaan comfort zone kita, kerana merasa berubah dan ia memerlukan kita berubah. Jadi inilah yang sedang dibuat oleh Kementerian Pelajaran, yang mana saya duduk dalam jawatan kuasa pelajaran masa itu Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pelajaran, sama-sama untuk memantau macam mana cara untuk kita membuat leapfrog supaya generasi yang akan datang akan dapat menjadi sebagai generasi yang penuh bermaklumat, maklumat yang betul, maklumat yang tepat, maklumat yang boleh memberikan kebaikan kepada kita bersama. Jadi alhamdulillah Kementerian Pelajaran telah pun membuat sesuatu yang amat luar biasa. Tadi Tuan Haji Syahrul kata, kalau nak ikutkan kita punya sistem virtual learning environment kita ini, merupakan ataupun yang dipanggil frog. Sebenarnya ada 3. Yes tu dia punya telefon. Telefon YTL, yes nama dia. Lepas tu dia punya 4G tu dia punya capacity. Lepas tu frog dia punya application. Jangan kelangkabut kan. So kadang-kadang kita pun pening kepala, yes 4G frog apa benda kan. Frog is the application. Yes is the telephone, the unit that you be given each one of you, and the 4G is the capacity, for the internet capacity 4G. Tidak semua sekolah yang akan dapat 4G ini dulu, kerana setakat ini masih ada capacity problem di sekolah-sekolah luar bandar, sekolah-sekolah yang jauh, yang mana KPM dengan SKMM sedang berusaha untuk kita buat National Blue Ocean Strategy, how best the approach that we're going to sort out this problem. Itu isu kerajaan. Masih ada masalah lagi. Tapi dah 317. Ya, hari ini semua 317 sekolah-sekolah akan dapat application frog melalui telefon pintar yang di banner khas ataupun yang dibuat khas oleh YTL. Ya, smartphone kita lah. Sebab kan frog ada dalam 4G, bukan semua. Ada pula yang sekolah cikgu-cikgu yang ada telefon 4G. Ada yang pakai telefon tikam, tak ada dah kan? Saya panggil telefon tikam yang kecil kan? Tak dapat 4G dah. Jangan pening-pening kepala. Yeah. So, in order to facilitate semua cikgu-cikgu, YTL melalui KPM dan melalui audit. Ini semua disaran oleh Ketua Audit Negara. Cikgu-cikgu yang pening-pening, kita pening dulu. Tuan-tuan pening kepala, saya pun pening kepala pasal banyak orang marah dengan saya. Cikgu jadi sasau. Tuan Haji tahu sasau? Tahu kan? Tuan Haji orang mana? Orang Penang. Sasau ni kan, dia bila tengok benda tu berputar, ya, dia tak berhenti-henti berputar. Dah lama cikgu pun juling.
Mandang benda tu dia tak keluar-keluar. Berputar-putar. Itu masalah dia. Cikgu menjadi, orang kata, very stressful for teachers. Kan? Bila kita adopt, bila kita masuk ke dalam apa yang dipanggil One Bistari Net ni. I remember 7 years ago, Datuk Yasmin came to my office and presented what we so-called as frog ni. Very good. On paper, it was very good. Saya memang setuju. Sebab when I was in London, working in London, frog ni dah lama dah. Di United Kingdom, frog punya application ni lama dah. Tetapi the best thing about our country ialah kita buat secara one platform for everybody, for all the schools. Di sana sampai sekarang dia individual schools. Dia satu-satu sekolah dia on their own silos. Dia tak bersama. It is not a shared application by all school throughout the country. So ada sekolah yang kaya adalah dekat sana. Sekolah yang kaya dia panggil English Grammar School, dia dapatlah sendiri. Dia ada kaya. Sekolah-sekolah lain tu biasa. Tapi Kementerian Pelajaran kita buat untuk semua sekolah. Berapa ribu sekolah tak tahulah ya, 10,000. 10,200 sekolah sekali. Dan sekarang ni masuk kepada fasa kedua yang kita akan buat dalam bentuk capacity 4G dalam 2 gig, 2 mega gig ya. Jadi kita buat begitu supaya masalah yang dihadapi oleh guru-guru yang dulunya sampai pukul 3 pagi pandang benda tu berputar tak keluar-keluar, tak akan timbul lagi. Kalau timbul lagi nanti saya akan bawa ke kabinet. Ya? Ni saya cakap ni. Okay? Saya cakap, saya buat. Okay? That's why I was strongly opposed masa perkara ni berlaku. Because saya katakan cikgu-cikgu pening kepala. Kan? Banyak benda yang tak boleh dibuat and very stressful for teachers in Negeri Sembilan katakan. Rupanya bukan Negeri Sembilan saja, semua. Jadi dibuat satu National Blue Ocean Strategy, SKMM, Kementerian Telekomunikasi buat dan YTL buat dalam bentuk dia punya fasa kedua dan akan buat dia punya own iaitu Yes Altitude punya telefon akan dibagi kepada semua dan sekarang ni semua cikgu di sekolah semua akan dapat. Bukan lagi dulu kata 20 orang, 10 orang, ya, semua akan dapat. Dan application ini banyak, beribu-ribu application. Buatlah, ajarlah elok-elok. Pada masa depan saya jangkakan 10-20 tahun yang akan datang, education is all about openness, all about distance and technology. Yeah? It is all about technology. Maybe one teacher can teach about 1,000 students at one time. Or 5,000 students at one time. Tak perlu satu kelas, satu cikgu lagi. Satu cikgu boleh mengajar 10 buah sekolah dalam masa yang sama. Yeah? You can in your own cubicle and you can talk by virtue of virtual learning environment. Murid-murid boleh interact melalui apa saja. Jadi ini sedang dibentuk dalam negara kita. Jadi alhamdulillah, tadi tahniah jugalah Negeri Sembilan kan. Tapi bila dah dapat ni besok log in. Log in lah, jangan dapat tak buat. And then after that you download. Downloadkan. Boleh ya? Boleh dibagi ya? Bukannya hak cipta terpelihara apa-apa. Tak ada. Kalau boleh macam tu tak apa. Jadi kita buat, downloadkan dan ajar murid-murid kita. And ini adalah merupakan suatu kaedah di mana memberikan kemudahan kepada kita untuk mengajar. Tak payah lagi pakai kapur, pakai apa, Zoom, download kat situ, sampai kat situ. Murid-murid apa. Dan sampailah masanya nanti kita tak perlu lagi menjadi sebagai spoon feeder, but we have to be a facilitator. We facilitate our student. Give the student, this is your homework, this is what you're supposed to do. Create can group, 10 orang, satu kelas 30 ke, buat 5 orang satu can group, 6 group ataupun 10 group. Okay, tomorrow you come back with all your apa saja pandangan. Jadi cikgu dah ringan tugas dan cikgu menjadi facilitator. Tak payahlah lagi kita bertungkus lumus untuk menjadi macam anak nak kena susukan, anak burung nak kena suapkan. Ya, inilah yang nak diharapkan dan inilah masa depan yang kita lihat dan inilah perjalanan kita. We have to start somewhere.
Kalau kita tidak bermula, kita tidak akan ke mana. Kita bermula dengan langkah pertama. Langkah pertama kadang-kadang macam-macam. Jadi walaupun jangan kita kecewa dalam fasa pertama, One BestariNet ni macam-macam masalah, but the government have taken note, macam-macam kita buat dalam bentuk untuk kita memperkasakan kapasiti dalam bandwidth kita, macam-macam lagi. Dan di Negeri Sembilan, saya sendiri selaku kerajaan negeri, saya telah minta supaya memperkasakan lagi kapasiti yang ada. Saya dah minta dah, kita nak leapfrog juga. Tak mau lagi daripada 2G tahun 2020, 3G tahun 2025 baru 4G. We want to leapfrog daripada 2G now to 4G. Saya dah arahkan jawatan kuasa yang akan saya pengerusikan sendiri. Supaya seluruh tempat-tempat yang strategik, tempat-tempat protokol road, semua mesti pakai 4G. Tak ada lagi pening-pening kepala. Daripada Seremban ke Kopilah 4 kali putus line. Ya? Pening kepala saya. Sekali itu saya terpaksa berhenti sebab saya bercakap dengan bos saya. Saya takut putus. Kan? Saya berhenti. Saya cakap driver berhenti sekejap. Putus. Saya tahu mana tempat putus. Tempat jual itik salai putus. Okay? Macam tu tak boleh lah kan. Putus-putus tak mau. So saya dah cakap dah. We leapfrog from 2G to 4G. And no more menara-menara besar-besar. Dulu menara tinggi-tinggi 25 meter ni because of the kita pakai long and medium wave. 2G, 1G, whatever, dia pakai long wave. Sekarang tak payah pakai lagi. Dah very much cheaper for us to provide mini pool, no more unipool besar-besar. Saya dah minta Kerajaan Negeri Sembilan melalui kita punya state back company untuk bekerjasama dengan TNB. Ya, dengan TNB. Supaya kita gunakan tiang-tiang TNB sebagai kita punya alat pemancah. Dan juga kita gunakan dengan TM apa semua, tiang dan juga talian telefon sebagai kita punya fiber optik. Kita nak guna kerana 4G dia pakai short wave. Dia tak boleh jauh, dia tak sampai dulu kalau 2.5 km, 5 km, but 4G is a very short distance because of short wave. Dia tak boleh tahan. So dalam 100 meter satu pole boleh pakai tiang telefon, boleh pakai tiang elektrik. Jadi tak payah kita create tiang-tiang dan menjimatkan banyak belanja. This is the National Blue Ocean Strategy again yang Negeri Sembilan kita akan buat dan kita akan lancarkan segera. Sebagai pengerusi Majlis Agama Islam, saya telah arahkan supaya semua menara-menara masjid boleh dan dijadikan sebagai menara telekomunikasi di seluruh Negeri Sembilan. Dengan syarat, ya, dengan syarat diberikan wifi percuma di kawasan sekitar masjid dan diberikan duit sedikit kepada masjid. Okeylah. Jadi anak-anak murid datang ke masjid. Cikgu yang lihat pergi masjid. Okey. Sampai orang azan bangun semayang, lepas itu kan buat kerja sekolah kalau tak ada apa. Jadi kita banyak serampang, banyak mata kita nak buat supaya saya nak melonjakkan prestasi Negeri Sembilan. Kita tak mau tinggal, kita nak segera. Terutamanya dengan saya punya plan perancangan 30 tahun pembangunan dan pemodenan Negeri Sembilan yang telah saya lancarkan 2015-2045. Banyak orang cakap apa pasal 2020 belum habis lagi. Jangan tunggu sampai habis, lepas itu melopong. What is beyond 2020? We must prepare ourselves. Okay, 2020 is there, yes. Yes, we know we're going to achieve whatever we aim for. But what is beyond that? So I want the rakyat of Negeri Sembilan, all of you, to think 2045. So daripada perspektif kita pula, pembangunan macam mana 2045? Seremban macam mana, Negeri Sembilan macam mana, daripada tahun 2045. Barulah kita work backward, supaya kita lihat apakah bentuk pengikutan awam, apakah bentuk infrastruktur, apakah bentuk pembangunan yang perlu diadakan untuk kita pastikan dia sesuai untuk tahun 2045 nanti. Dan terasnya ialah pembangunan wilayah baru, iaitu Malaysia Vision Valley daripada Nilai sampai ke Port Dickson. Satu kawasan pembangunan yang amat besar, 108,000 hektar daripada Nilai sampai PD. Saya nak bangunkan PD juga. PD itu dah macam permata yang tidak digilap. Dulu kalau cuti sekolah, kocik-kocik tak pergi PD tak sah cuti sekolah. Mesti pergi Port Dickson. Tapi sekarang nak pergi Port Dickson, nak masuk air pun orang takut. Ya? Sebab banyak longkang-longkang tu masuk dalam laut.
Kalau kedai mi goreng kat atas itu banyak pakai kicap, hitam lah air. Ya? Kalau banyak pakai tomato, merah lah air laut. Kita dah belanja 385 juta buat central sewage system. And we have already instructed all the premises, all the hotels and also business premises in Port Dickson. Within 3 years, you must connect yourself to the central sewage system. Failing which, we will close down your premises. Kita kena buat arahan macam tu. Kalau tidak, seorang pun tak nak buat. 3 tahun. Fair enough, 3 years, because it's going to cost you a lot of money to connect your premises to the central sewage system. Tapi, no more discharge to the open sea. Kita tak mahu lagi. Kita nak air Port Dickson Jeroneh. Kita nak air Port Dickson bukan lagi apa. Tapi masalahnya Port Dickson ni, because dia Selat Melaka tu sibuk, banyak kekotoran sampah-sampah daripada Sumatera datang. Ditolak dia ombak. Bila musim ombak besar kan, sampah banyak. Saya dah suruh dah, setiap jam ada orang pungut sampah. Jangan pungut sampah sehari sekali ataupun 2 hari sekali. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Pungut sampah. Macam Kek Madinah, ada orang pungut sampah kan? Buat macam tu, apa susah? Jadi kalau orang buang sampah pun kita pungut depan dia, dia akan merasa sogan sendiri. Ya, pungut sampah depan-depan dia. So, saya nak supaya dalam pendidikan juga, saya nak pendidikan di Negeri Sembilan supaya menjadi negeri yang paling utama dan menjadi lembah ilmu seperti mana yang kita hasratkan. Ini boleh kita buat, Alhamdulillah. Saya tak nak nanti ada pembangunan yang sengit, pembangunan fizikal, jalan laju, pembangunan kerohanian sengit, ilmu tak ke mana, apa ke mana, itu tak betul. Kita nak berseimbang, naik bersama-sama, dan Alhamdulillah setakat ini, saya rasa syukur kerana kita dapat mengimbangi pembangunan yang kita buat dengan secara baik yang mungkin. Jadi kepada semua warga pendidik, selamat menjalankan tugas. Kita ada tugas masing-masing, saya ada tugas saya, macam-macam. Hopefully 2017 kita akan buat baik, permulaan yang baik, bola pun menang baik 3-0, ya. Lawan Sabah. First game kita menang 3-0, kalau tidak boleh menang 5-0, penalti pun tak masuk, macam mana nak buat, kan? Kan? Penalti tak masuk, suruh Hamzah PPD pun masuk kan, jadi striker. Betul tak kan? Tak tahulah, gaji 23,000, 25,000, 40,000 kan. Tapi tak apalah, itu antara asam garam hidup kan. Kepada semua yang bertanggungjawab, kita tahu kita ini terpikul satu tanggungjawab untuk membina anak bangsa. Jangan abaikan tanggungjawab kita. Jangan kita ketepikan tanggungjawab kita ya. Walaupun susah kerja, mana ada kerja senang. Saya susah kerja. Hari Minggu kan tak ada Minggu dah, hari Sabtu tak ada Sabtu je. Semalam PM datang pada pagi sampai ke petang, malam ada program lagi. Pagi program, petang ni program, macam-macam program, tiap malam program. Hari Sabtu, pergi kunuri 9 buah rumah kunuri kahwin. Pergi, okay. Nak buat macam mana? Tanggungjawab kita. Selagi saya bertugas, saya akan bertugas. Selagi saudara saya sekalian bertugas, pikul tanggungjawab. And take ownership with pride. Okay? The sense of belonging to the ownership must be there. Kalau kita buat kerja tak ada sense of belonging, we don't take ownership. If we don't take ownership, I think you are going to be very stressful for you. You are going to drag your feet to schools, to your office. I think better think many times whether you want to continue or not. Okay? Don't ever come to that stage. You must enjoy yourself. That's why saya cakap dalam Negeri Sembilan, penjawat awam dan semua kita, we are in the business of making people happy. If we want to make people happy, we ourselves must be happy first. Kalau tidak muka masam, macam mana nak suruh orang suka kan? Smile. Kan? Smile. Kan? Pagi-pagi kepada yang beragama Islam, keluar pada rumah, niatkan. Ini saya cakap masa perhimpunan pagi awal tahun. Niatkan diri kita ini, kita wakafkanlah. Ya? Kalau terlebih masa, terlebih tenaga, terlebih ilmu yang kita bagi ke murid kita, ke orang, niatkan ia sebagai wakaf. Kalau kita wakafkan apa yang kita buat, insya-Allah, kan? Kita akan dapat pahala. Dan kita rasa-rasa tenang. Tak adalah suruh pergi sana nak minta mileage tak dapat marah. Sebab kita dah wakaf kan in the first place, I have already wakaf kita punya masa.
Kita dah wakafkan kita punya tenaga. Kita wakafkan ilmu kita. Apa lagi kita nak? Kita dah berjanji, kita dah pun berjanji dan berakad dengan Allah Ta'ala bahawa apa sahaja aku lakukan hari ini, aku wakafkan. Maka Alhamdulillah lah kalau kita dapat macam tu, dan hati kita dan jiwa kita akan tenang. Kuranglah sikit orang kena stroke. Ya? Ramai orang kena stroke, muda-muda kena stroke. Kan? Lepas tu massive stroke, meninggal dunia. 35 tahun, 40 tahun dah kena stroke. Sebab apa? Keadaan environment yang kita beroperasi tersebut, kita terlampau stres sangat. Stress is number one killer. Jangan, ya. Terutamanya cikgu-cikgu, jangan stres, ya. Anggaplah anak-anak tu anak-anak kita, murid-murid anak-anak kita, dan wakafkan tenaga kita. Kalau tak dia timbul-timbul, dia pusing-pusing tu, bagi tahu saya. Saya nak panggil Tuan Haji Syahrul pergi ke sekolah mana yang sentiasa berpusing tu. Kita pusinglah kepala dia. Okay? Okay. Government has spent a lot of money. Satu investment yang amat besar dalam bidang pelajaran. And don't take it lightly. And we want to make sure that education is the number one agenda in this country. Kerana melalui ilmu dan pelajaranlah yang akan menentukan masa depan kita, yang akan memastikan kita berjaya ataupun tidak sebagai sebuah negara. Seperti mana yang nak dihasratkan TN50, Transformation National 50. By that time we want to place ourselves as number 20th, the best country in the world. Are we prepared or not? If the answer is not yet, so let's work together. Mari kita buat sama-sama, ya. Itu sajalah, puan, ya. Saya tak tahu nak cakap pasal teknologi. Saya lahir zaman batu. Saya lahir dulu zaman papan hitam bosak, cikgu pakai pembaris kayu panjang. Tak lancar CP3, kena kutuk kepala. Sekarang ni tak ada. Sekarang kalau kutuk kepala, cikgu ibu bapa melansang pula datang kan. Susah. Environment kita dah berubah. Buatlah elok-elok. Yang pentingnya kita buat untuk kebaikan masa depan anak bangsa dan negara kita. Ya, itu saja. Tuan Haji Syahrul, terima kasih datang. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Mohon Datuk Seri Utama kekal berada di atas pentas. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, dijemput yang berusaha Puan Rosni binti Abu Jalim, silakan Tuan Timbalan, pengarah YTL dan pengetua sedang untuk naik ke atas pentas sama-sama Yang Amat Berhormat bagi gimik penyerahan pelan data guru dan peranti Yes 4G peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. Mendahului senarai, gimik penyerahan pelan data dan peranti Yes 4G dipersilakan Pengetua SMK Felda Bandar Baru Serting. Silakan Guru Besar SK Ampangan. Diikuti Guru Besar SJKC Chung Hua Rantau. Dan diakhiri dengan Guru Besar SJKT Tampin. Silakan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama. Sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Tuan Haji Syahrul bin Amran, Pengarah YTL Communication, sudi apa kiranya menyampaikan tanda terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan.
Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini selesai sudah majlis perasmian kita pada pagi ini dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama dan Deputi Kehormat akan meninggalkan Dewan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama dan Deputi Kehormat akan meninggalkan Dewan. Diucapkan terima kasih.